Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memimpin hati-hati kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar sentiasa beristiqamah di dalam agama Allah, iaitu agama Islam, dan sentiasa menghubungkan kasih sayang kita kepada Allah dan Rasulnya dengan mempelajari kalam Allah, iaitu Al-Quran, dan mempelajari sunnah baginda. Dan untuk menjadikan kita ni golongan orang yang muhibbin, yang cinta Allah dan cinta Rasulullah, kita wajib untuk mempelajari Syama'il Muhammadiyah, iaitu kesempurnaan Rasulullah SAW, iaitu satu kitab yang ada di tangan kita sekarang ni, iaitu Syama'il Muhammadiyah, iaitu keunggulan atau kesempurnaan baginda Rasulullah SAW. Jadi sebelum kita mulakan majlis ini, majlis yang mulia ni, sama-sama kita hadiahkan Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, Sayyidul Kaunain, iaitu Habibullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama amilin, ibu bapa kita, mursyid dan guru-guru kita, saudara mara, kaum kerabat kita, pasangan dan anak zuriat kita. Mudah-mudahan mereka menjadi golongan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan taat dan istiqamah dalam agama Allah, dan kepada para muslimin muslimat seluruhnya, dan kepada pengarang dan orang yang menyusun kitab ini, iaitu Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. Kalau kita tengok kitab ini, dulu saya pernah mengajar di kitab ini. Semasa saya mengajar, saya ambil kitab ini, dia dialih bahasa dalam bahasa Indonesia. Jadi sekarang ni telah dimudahkan dalam bahasa Melayu dan diberikan tahqiq serta diberikan sanad ijazah. Jadi siapa yang mengambil kitab ini sebenarnya dia dapat ijazah daripada guru-guru sehingga kepada Imam Tirmizi. Sanadnya sampai kepada Imam Tirmizi. Jadi tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan perempuan yang ada kitab ni boleh tengok. Siapa tak ada kitab ni boleh carilah. Dia punya hadiah ada RM38, boleh beli kat MPH ni. Kita tengok di muka surat ni, ada dia punya sanad bertulis. Jadi tuan-tuan ada sanad terus daripada ni, Dr. Muhammad Said bin Muhammad Mamduh Asy-Syafi'i. Dapat sanad. Ni bila ada sanad ni, maksud dia sanad kitab. Kita ada kaitan atau hubung kait kita dengan Rasulullah SAW. Jadi ada orang tu dia nak ambil kitab dia tak nak baca, rugi kan. Kita belajar lah Syama'il Muhammadiyah. Kenal Allah dan kenal Rasulnya adalah wajib, menjadi kewajipan. Itu termasuk dalam rukun iman. Kita bukan hafal rukun iman, percaya pada Allah, percaya pada Rasulullah, percaya pada kitab, kan? Percaya pada Allah, kita belajarlah sifat Allah. Apa yang wajib bagi Allah, apa yang harus bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang Allah suruh, apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang. Percaya kepada Nabi, kita belajar cara Nabi, kan? Sunnah Nabi, Syama'il Muhammadiyah, khususiat Nabi, apa yang Nabi suka, apa yang Nabi benci, apa yang kita kena pertahankan, keluarga Rasulullah, semua kita belajar, kan? Itu juga percaya pada para malaikat dan sebagainya. Bukan hafal ke, bukan disuruh hafal ke, dia suruh kena fahamkan dengan ilmu. Kena faham. Sebab itu dia kata, saya tak tahu Rasulullah. Tapi bila kita tanya, apa sebenarnya Nabi kamu ni? Apa yang Rasulullah suka? Makanan yang Rasulullah suka, makanan yang Rasulullah tak suka, pakaian yang Rasulullah pakai, Rasulullah pakai cincin dan di tangan mana, celak Nabi dan sebagainya. Sebab apa kita belajar tu? Kerana Rasulullah beritahu, man tamassaka bi sunnati 'inda fasada ummati falahu ajrun mi'a syahidin. Siapa yang berpegang dengan sunnah Nabi dikala banyaknya berlaku kebinasaan yang dilakukan oleh manusia, maka Allah berikan ganjarannya pahala 100 syahid. Bayangkan kita beramal dengan satu sunnah Nabi kerana cinta kita kepada Allah dan untuk mengikut ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahalanya 100 syahid. Kata, dan ada satu riwayat pahalanya 1 syahid. 1 syahid pun dah memadai dah.
bayangkan orang yang mati syahid ni, bila dia masuk syurga, Allah ampunkan semua dosa dia. Dan dia masuk syurga tu disediakan dengan 73 bidadari. Kalau 1000 syahid lah, berapa bidadari? Kita ingat bidadari je lah kan. Sebenarnya bukan tu, untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bermula balik pada kitab ni, saya rasa dah 4 bulan lah. Lebih kurang daripada bulan 3 ni sampai bulan 7 terkenal. Jadi kita mula pada bab yang awal balik. Jadi kita tengok bab ni, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebelum bab 1 tu ada dia punya prakata tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalam ala ibadil ladzina astafa. Qala Syekh Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmizi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, seluruh pujian untuk Allah. Kedamaian semoga sentiasa tercurah kepada para hamba-Nya yang terpilih. Syekh Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmizi, lebih dikenali sebagai Imam Tirmizi, yang berkata. Jadi Imam Tirmizi ini adalah salah seorang daripada imam yang digelar Al-Hafiz. Bila Al-Hafiz, bukan setakat dia hafiz Quran, dia kena hafal 200 ke 300 ribu hadis bersama matan dan sanadnya. Jadi Imam Tirmizi ini ialah anak murid kepada Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Dan ada antara hadis-hadis dia juga Imam Bukhari ambil kepada dia juga. Maksud dia, murid ambil kepada guru, guru pun ambil kepada murid. Tu hebatnya Imam Tirmizi ni. Dia ni di akhir hayat dia buta. Sebab dia menangis banyak kerana takutkan Allah. Dia kata, apa yang aku nak bawa ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan daripada dia muda sampai ke akhir hayat dia, sentiasa dia berkhidmat untuk Allah dan Rasul, untuk mengajarkan ilmu Allah, untuk mengajarkan syariat dan mengajarkan hadis-hadis Rasulullah. Itu pun menangis kerana Allah sehingga buta mata dia. Allahu Akbar, Imam Tirmizi. Dan dia berasal daripada bumi Tirmiz di Iran sekarang ni. Dulu mana ada Syiah macam sekarang ni. Jadi Tirmiz tu adalah bumi Iran. Jadi Imam Tirmizi ni berasal daripada Tirmizi. Nama dia sebenarnya ialah Muhammad bin Isa As-Sawrah. Tirmizi ni asal pada kampung dia. Kena faham. Jadi dia susun, dan di antara banyak kitab-kitab Syama'il. Kitab Syama'il ni banyak sebenarnya. Yang paling terkenalnya antaranya ialah kitab ini. Jadi kita akan bermula pada bab 1. Jadi siapa yang tak ada kitab tu boleh dengar lah. Nanti saya harap siapa yang hadir kat sini sentiasa istiqamah. Sentiasa istiqamah untuk belajar kitab ni. Sebab apa, kitab ni kita boleh kena faham dan kita boleh ajar kepada keluarga kita. Jadi insan teladan ni. Sebab di akhir-akhir ini ada yang mengatakan Nabi Muhammad dengan kita sama kan? Pernah dengar tak perkataan-perkataan macam tu? Nabi Muhammad manusia biasa macam kita juga. Dia pergi pasar, Nabi Muhammad makan, minum, dan Rasulullah berkahwin, Rasulullah ni dan sebagainya. Dia anggap Nabi Muhammad bila buat macam tu seperti kita juga. Saya nak tanya balik kepada tuan-tuan, puan-puan, adakah kita ni sama dengan Rasulullah? Nabi Muhammad manusia, tapi manusia yang diberi wahyu. Kita manusia, ada tak dapat satu wahyu daripada Allah? Sahabat Nabi pun tak dapat wahyu daripada Allah. 6,236 ayat Al-Quran, 114 surah Al-Quran. Ada tak kita dapat? Tak pernah ada manusia selain daripada baginda Rasulullah. Sebab apa Allah dah berfirman dalam Quran, "Lau anzalna hadzal Quran ala jabal ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Sekiranya Al-Quran ini diturunkan di gunung gandang pun hancur berkecai kerana takut ke Allah. Kalau manusia biasa macam mana? Hanya jasad Nabi Muhammad yang boleh menerima Al-Quran satu persatu sehingga akhirnya. Subhanallah. Daripada Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat yang terakhir diturunkan selepas ayat itu turun 9 hari lepas Rasulullah wafat. Okey. Nabi Muhammad ada sunnah dan sunnahnya diikuti. Kita ada tak sunnah? Ada, kita kena ikut Nabi. Kalau kita ikut Nabi, kita dapat pahala tak di sisi Allah? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ikut Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah
Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguhnya pada diri Rasulullah ni ada contoh suri tauladan yang terbaik bagi siapa yang nak mengharapkan kerajaan Allah dan balasan baik di hari akhirat. Dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak. Sebab itu musuh-musuh Allah ni, musuh-musuh Nabi ni, dia buat fandom, tahu tak fandom? Dia buat Superman, dia buat Batman, dia buat Spiderman, dan supaya nak larikan manusia ni pada cinta Rasulullah. Superhero kita sebenarnya ialah siapa? Allah, ialah Rasulullah. Rasulullah berhadap ke hadrat Allah, betul tak? Superman pernah berak. Itu pun sepeda kat luar kan? Jadi anak-anak kita ikut Ultraman semua pakai sepeda kat luar kan? Kalau yang perempuan apa Wonder Woman apa benda lah namanya. Lepas tu kartun-kartun. Lepas tu bila kita dah tak minat kartun, dia mulakan dengan artis pula. Tahu tak? Jadi masyarakat kita dia terdedah artis. Sampai artis tu lahir dia tahu kan, dia pakai apa tahu, dia nak tunang tahu, dia nak kahwin tahu, nak cerai pun tahu kan? Apa makan kan, bila dia pergi ke pejabat semua tahu kan? Sedangkan bila tanya Nabi, kamu ni siapa? Zero kan? Itu juga ada orang tak minat artis, dia minat atlet pula. Pemain bola Arsenal tahu, Liverpool semua dia tahu seorang-seorang nama kan? Sebelum nak apa tu bab siap bangun malam kan? Tahajud. Bukan tahajud, terkejut. Sebab apa? Nak tengok perlawanan-perlawanan tu kan? Sampai dia sokong tu, kalau kalah tu menangis. Sedangkan dengan Rasulullah dia tak pernah menangis untuk Nabi. Ada tak kita pernah menangis untuk Nabi? Pernah tak? Tanya pada diri kita sendiri, pernah tak kita menangis untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita hadir dalam majlis Maulid Nabi, kita dengar nama Rasulullah tu menitik air mata kita. Sedangkan Nabi kita ni sentiasa menangis untuk umat ni. Apabila Rasulullah baca kisah Nabi Ibrahim AS tentang kaum dia, Nabi Isa tentang kaum dia, Nabi menangis. Kata Allah, ya Jibril, turun kepada Nabi Muhammad beritahu kepada Nabi Muhammad, ma yubkika, kenapa kau menangis? Sedangkan Allah Maha mengetahui. Jibril turun kepada Nabi Muhammad, kata Rasulullah, ya wahai Jibril, ya Jibril, ummati ummati, ya Jibril, umatku umatku, ya Jibril. Bagaimana Nabi Isa AS, kaum dia buat macam mana pun dia tetap sayang dan kasih kepada kaum dia. Nabi Ibrahim AS, kaum dia buat macam-macam pada dia tetap sayang dan mendoakan kebaikan, hidayah kepada mereka. Ini kata aku sangat rindu dan sayang kepada umatku. Umat Nabi Muhammad bukan saja pada zaman Nabi Muhammad, hatta sampai akhir zaman. Rasulullah dah rindu kita sebelum kita dilahirkan lagi. Belum kita dilahirkan, Rasulullah merindui kita. Kata Rasulullah, aku sangat merindui ikhwanku. Kata sahabat, adakah kami ikhwan kau ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, kau bukan ikhwan kami, kau bukan ikhwan aku, kau adalah sahabatku. Ikhwanku mereka yang tidak pernah melihatku tetapi sangat mencintaiku. Jadi kalau kita tak dapat menjadi sahabat Nabi pun, bersyukurlah kita menjadi ikhwan Nabi. Bukan sekadar umatun Nabi, tetapi umat Nabi Muhammad dan ikhwan Nabi Muhammad. Ikhwan maksudnya saudara Rasulullah. Sebab Rasulullah sangat merindui ikhwan dia. Sampai Rasulullah ulang berapa kali dalam ikut riwayat hadis, dia kata 3 kali dan sebagainya. Wallah. Jadi sebab itu perlu kita merindui Nabi. Sebab Nabi merindui kita sampai ke syurga. Kasih Nabi kepada kita ni sampai ke syurga. Kita sayang kepada orang lain pun belum tentu lagi, belum masuk syurga lagi. Betul tak? Sebab itulah ulama mengatakan di dalam satu hadis, ada 3 perkara yang Nabi kata, kalau siapa yang buat itu, dia akan mendapat wajadah halawatul iman. Dia akan mendapat apa? Kemanisan iman. Kalau kita buat ni, seronok kita nak melakukan ibadah atau amal soleh ni. Kenapa kita susah nak melakukan amal soleh ni? Kerana kita tak dapat halawatul iman, kemanisan iman. Jadi apakah dia yang Rasulullah sebut untuk mendapat halawatul iman ni? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa Allah, wa yukrah an ya'uda ila al-kufr kama
yakrahu ay yuqzafu finnar. Kata Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada 3 perkara yang ada padanya kamu akan merasakan kelazatan iman. Yang pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya iaitu Nabi Muhammad kamu mencintai daripada segala-galanya. Letak Allah. Yang kedua, Rasulullah. Bila kita letak Allah, kita banyak sebut namanya. Fazkuruni azkurkum. Ya? Ada orang sekarang ni dia kata tak ada faedah sebut kalimah Allah. Allah, Allah. Saya nak tanya balik pada tuan-tuan yang perempuan di sini, ada tak faedah kita sebut kalimah Allah? Kalau kalimah Allah tu tak ada faedah sebut, apa kita nak sebut? Apa Allah Subhanahu Wa Taala kata, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allah. Allahu Akbar. Kalau perkataan akbar tu tak dituliskan Allah, ada tak maksud dia? Subhanallah. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz-zul wa kabbiru takbira. Sebutlah Allah ni membesarkan dan mengagungkannya. Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang ada orang ni dia tak faham kalimah Allah ni. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai banyak nama. Dalam Quran saja 99 nama. Dan diriwayatkan ada 1000 nama yang dikenali oleh penduduk bumi, 1000 nama dikenali oleh penduduk langit, dan 1000 nama Allah rahsiakan untuk diri dia. Dalam semua nama Allah tu terangkum dalam kalimah Allah. Jadi semua kita Allah tu dah rasa besar, dah rasa keagungan dia dah. Belum sebut kalimah-kalimah yang lain. Subhanallah. Jadi kita meletakkan Allah dan Rasul lebih kita cintai pada segala-galanya. Dan kita bila cintai Nabi Muhammad, macam mana kita nak rasa kita cinta dia? Banyakkan baca selawat dan baca salam kepada Nabi. Berapa banyak kita baca salam kepada Nabi setiap hari? Adakah salam kita hanya di sembahyang kita atau tahiyat awal dan tahiyat akhir kita semata-mata? Atau luar pun kita beri salam kepada Nabi? Atau masa kita ziarah makam Rasulullah baru nak beri salam? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukan sekadar tu kan. Kalau boleh salam kita kepada Nabi sekurang-kurangnya 100 hingga 1000 kali setiap hari. Baru dia kata muhibbin. Kita sebut nama Nabi ni lebih banyak daripada kita sebut nama makhluk lain. Baru kita dikatakan orang yang mencintai Allah dan Rasul. Bila Nabi disebut, Nabi kenal tak kita? Ada seorang salih ni, dia mimpi jumpa Rasulullah SAW dalam satu majlis yang besar. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Siapa yang melihat Nabi dalam tidurnya, sebenarnya dia melihat Nabi pada jaga. Maka Allah berikan dia satu kurniaan yang besar, dia dapat mimpi jumpa Rasulullah dalam satu majlis yang besar. Tapi dia tengok Nabi tak acuh, tak pandang pun dia. Maka dia terus jumpa Nabi, ya Rasulullah, kau kenal tak aku? Atau Rasulullah tak kenal. Dia tu, kau tak kenal aku. Kata Rasulullah, kau siapa? Jadi dia kata, aku adalah umat kau Rasulullah, aku tak kenal kau. Maka dia tanya dalam mimpi tu, wahai Rasulullah, bagaimana aku nak kenal kau ya Rasulullah? Dia kata, hendaklah engkau banyakkan baca selawat kepada aku. Jadi dia tu bangun tu macam dia sedih sangat. Selama ni dia buat macam-macam ibadah, Rasulullah tak kenal dia. Makin kita baca selawat kepada Nabi ni, makin Rasulullah kenal sebenarnya. Jadi dia sejak pada tu, setiap hari dia akan baca tu sekurang-kurangnya 100 selawat. Sekurang-kurangnya kalau boleh 1000. 100 selawat kita baca, 70 hajat kita di hari akhirat, Allah akan tunaikan 30 di dunia. Kalau kita baca 1000, 700 hajat kita di hari akhirat, 300 di dunia. Kita tadi angkat tangan sembahyang maghrib tadi, berapa hajat yang kita minta? Kadang-kadang 20 ya. Ini orang yang baca banyak selawat kepada Nabi ni, dia punya doa mustajab. Orang Melayu ulama kata dia punya mulut dia masin. Mulut masin sebab itulah dia tahan Allah dan tahan Rasulullah. Jadi akhirnya dimimpi Rasulullah selepas beberapa bulan, dan Rasulullah beritahu dia, dengan sebab engkau baca selawat kepada aku kenal kau dan aku kenal mak bapak. Aku kenal ayah kau. Sebab Rasulullah kata dalam satu riwayat, siapa yang baca salam kepada Nabi, atau selawat kepada Nabi ni, ada malaikat yang akan
travel di atas muka bumi ni, dia akan bawa selawat kita dan salam kita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulan bin si fulan. Nama tuan apa? Hisham bin Syahid. bin Syahid. Nama Syahid. Hisham bin Muhammad Syahid telah selawat kepada kau. Disebut nama ayah kita sendiri sebanyak 1000 kali, wahai Rasulullah. Rasulullah jawab balik, Allah berikan setiap satu 1000 rahmat. Setiap satu selawat 10. Kalau 1000, 10,000 rahmat daripada Allah. Kata ulama, satu rahmat Allah ni lebih besar pada semua amalan makhluk, jin dan manusia dan para malaikat seluruhnya. Satu kalau 1000, kalau 10,000, Allahu Akbar. Orang yang baca selawat dan salam kepada Nabi penuh barakah. Jadi kata Rasulullah, sebab kau salawat kepada aku ni, aku kenal kau dan aku kenal ibu bapa kau, ayah kau. Sebab itu orang yang baca selawat kepada Nabi ni sebenarnya dia taat kepada kedua ibu bapa dia. Allah. Sebab itu kita kena faham. Yang kedua, kita mencintai seorang itu hanya kerana Allah. Kita cinta Rasulullah kerana siapa? Allah. Kita cinta isteri kita atau suami kita kerana siapa? Because it's my love, kan? Love Allah dulu. Kita cinta isteri kita, cinta suami kita kerana Allah. Kita cinta anak kita kerana Allah. Kita cinta mak bapak kita kerana Allah. Baru dapat kemanisan iman. Kita cinta jiran kita kerana Allah. Sebab itu kita takkan buat tak baik kepada jiran kita. Sebab kita kasih dia sebab Allah. Kita cinta adik-beradik kita kerana Allah. Tak ada bergaduh adik-beradik. Kita cinta kita punya saudara mara kita kerana Allah. Ini sebab tu sikit tu bergaduh apa, berperang dan sebagainya. Sebab tak ada cinta kepada Allah. Cinta sebab duit. Kau bagi aku duit, aku cinta kau. Tak ada duit, no. Kata tuan guru saya dulu, ada duit, sayang abang. Ada duit, abang melayang. Sebab apa? Sebab kita cinta bukan tak letakkan kerana Allah. Dan kita cinta budak-budak kecil kerana Allah. Kita cinta orang tua kerana Allah. Barulah aman dunia ni. Dan yang ketiga, kita benci pada kekufuran, kemaksiatan seperti mana kita benci dicampakkan dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia punya rahsia ni. Sebab itu perlu kita belajar Syama'il Muhammadiyah ni. Bukan sekadar kita kata I love my prophet, saya cinta Rasulullah. Apa yang kita buat untuk Nabi? Kita kena buktikan kecintaan. Bukan sekadar selawat, bukan sekadar salam. Kita belajar sunnah Nabi, kita beramal dengan sunnah Nabi, kita pertahankan Nabi. Ini apabila Rasulullah dihina, semua orang yang muhibbin ni dia akan tegak dan bangkit untuk mempertahankan Rasulullah. Ini baru bukti kecintaan. Seperti mana sahabat-sahabat Nabi, bila Rasulullah dihina, terus dia orang macam nak terekamnya musuh-musuh Allah ni. Subhanallah. Tapi bila sekarang ni apabila Rasulullah dihina, kita duduk diam. Ini bukan aku punya kes. Ini bukan keluarga aku. Ini bukan ni, bukan ni. Tuan-tuan, puan-puan, letakkan Rasulullah ni lebih mulia pada mak bapak kita. Betul tak saya cakap? La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidi wa walidi wan nas ajmain. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia meletakkan Rasulullah tu lebih daripada kedua ibu bapa dia dan anak-anak dia dan seluruh manusia seluruhnya. Subhanallah. Jadi kalau contoh ya, tuan-tuan ada mak, orang hina mak kita, apa perasaan kita? Marah. Kalau orang lempang mak kita, kita buat apa? Apalah, tu mak ya, bukan kita kena lempang, betul tak? Kalau kita tengok mak kita kena lempang, kita diam ya, kita ni orang yang bangang sebenarnya, betul tak? Dalam bahasa yang kasar. Atau anak yang derhaka. Mak kita kena pukul, mak kita kena hina, mak kita kena maki. Orang buat tu kita duduk diam ya, tengok ya. Kita ni orang yang bacul lah. Betul tak saya cakap? Atau tuan-tuan rasa bahagia bila mak kita kena lempang? Tak kan? Jadi kita ada perasaan. Sebab apa? Hubungan keluarga. Rasulullah lebih daripada itu. Walaupun Rasulullah dah wafat, kita pertahankan Nabi sebenarnya syafaat. Rasulullah tu lebih mulia pada mak kita. Rasulullah lebih mulia pada ayah kita. Rasulullah lebih mulia pada pasangan anak isteri kita. Subhanallah. Dalam keluarga kita lebih mulia kita letakkan. Bila kita letakkan Rasulullah di atas, subhanallah, Rasulullah akan syafaatkan kita dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita tak buat apa-apa untuk Nabi,
Sebab apa? Dalam diri kita tak ada mahabbah, kan? Tak ada kecintaan kepada Nabi. Macam mana nak timbulkan mahabbah? Dengan belajar, dengan hidayah kepada Allah. Saya pernah tanya kepada kawan saya, kenapa kita tak ada mahabbah? Bila Rasulullah dihina, kita tak buat apa-apa pun. Tapi ada golongan-golongan yang bangkit berjuang untuk pertahankan nama Rasulullah, kan? Sampai ada fatwa sekiranya Nabi dihina, kan, maka kita boleh jatuhkan hukuman yang sangat-sangat keras kepada golongan yang menghina Rasulullah. Sampai ada yang hukum bunuh. Kalau di Pakistan, kalau hina Rasulullah, hukum bunuh. Subhanallah. Begitu juga di Brunei, siapa yang menghina Rasulullah ni, hukum bunuh terus. Sampai macam itu, dia orang kasih kepada Nabi Muhammad SAW sebab ada mahabbah dalam diri dia. Jadi kita sambung kitab ni, baru nak mula. Sebab itu saya cakap dekat Tuan Hisham, kita ni kena belajar. Mudah-mudahan kita belajar itu kita dapat ilmu yang barakah, ilmu manfaat. Kita, keluarga kita semua tergolong pada golongan muhibbin, cinta Allah dan cinta Rasul, insya-Allah. Okey. Jadi kalau kita buka, tuan-tuan nanti buka dalam Quran surah apa? Surah Ali Imran ayat 31. Ini tanda kita cinta Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nanti buka boleh tengok ayat ni. Katakanlah sekiranya kamu cintakan Allah, kena ikut Nabi, kena follow Nabi, kena ikut sunnah Nabi. Dengan sebab kamu mencintai Rasulullah, Allah akan mencintai kamu, dan Allah akan ampunkan semua kesalahan dan dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan. Faham tak? Siapa yang suruh kita cinta Rasulullah ni? Allah. Ini dalil dia dalam surah Ali Imran ayat 31. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala berkata demikian? Baginda adalah penyambung antara manusia dan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi boleh bertemu dengan Allah, betul? Dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad ni, kata Jibril, aku sampai Sidratul Muntaha. Kalau aku naik lagi, walaupun setapak, aku akan hancur binasa. Tapi Rasulullah boleh naik tak? Di antara makhluk dengan Allah ni ada 70,000 hijab. Satu-satunya hijab ni beribu tahun perjalanan. Allah tak benarkan sesiapa pun melihat terus. Tetapi ada satu makhluk yang dapat melihat Allah. Siapa dia? Baginda Rasulullah. Anta nur fawqa nuri, kamu adalah cahaya atas cahaya. Nurun ala nur. Jadi baginda adalah penyambung antara manusia dan kehadrat Allah, dan sebagai lampu yang sangat menerangi. Siapa sahaja yang meninggalkan baginda atau cuba untuk melayarkan bahtera hidup tanpa pertolongan daripada cahayanya, pasti sekali terlanggar batu penyimpangan. Atas alasan inilah Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan baginda sebagai contoh yang agung untuk dunia ini. Jadi Al-Quran menyebut yang tadi surah apa? Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sebab itu Rasulullah ni tak ada cacat celah dia. Dia adalah manusia yang sangat sempurna. Hatta peluh Nabi ni, peluh Nabi, kita ada peluh tak? Ada tak orang pernah tadah peluh kita? Rasulullah Ummu Sulaim tu tadah peluh Rasulullah. Masa Rasulullah tidur tu, peluh tu menjejer-jejer. Menitik-nitik, maka dia bau peluh tu, subhanallah, sangat harum. Lebih harum daripada semua minyak yang dipakai oleh penduduk Madinah. Jadi dia tadah. Jadi Rasulullah tanya, wahai Muslim, apa yang kau buat? Aku ambil ni, ambil keberkatan daripada peluh kau. Sebab peluh Rasulullah ni bau dia seperti bau ahli syurga. Ada tak peluh manusia lain orang pernah ambil sebagai minyak wangi? Kalau ada, terror lah orang. Belum lagi darah bekam Rasulullah. Sahabat ada yang minum darah Rasulullah. Sebab apa kata Rasulullah? Masuk, letakkan dia di tempat yang tidak dapat dilihat oleh orang. Jadi sahabat cari mana tempat-tempat yang tak dapat dilihat orang, lalu ditelan. Maka kata Rasulullah, Allah pelihara diri kamu daripada sebarang sakit, kerana ada nur Nabi dalam diri kita. Sebab itu orang tak panggil semua darah atau apa yang keluar pada diri Rasulullah itu sebagai bahan buangan atau najis. Dia orang kata ini adalah daripada kumuhan Rasulullah yang baik. Hatta Rasulullah ambil wuduk pun,
Uduk Nabi ni, sahabat tak ada. Sihir tak ada satu titik pun jatuh. Kalau sahabat nampak Rasulullah ambil uduk tu, dia tak ada. Subhanallah. Banyak lagi cerita-cerita yang saya boleh kongsikan. Tapi dengan syarat kita belajarlah. Jadi kita tengok bab yang pertama mengenai rupa bentuk Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syekh Hafiz Abu Isa Muhammad Ibnu At-Tirmizi berkata sebagai berikut. Antaranya ialah Sayyidina Anas pernah berkata bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'id. Betul? Baik, betul. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'id wala bil qasir wala bil abyadil amhaq wala bil adami wala bil ja'dil qatat wala bis sabati ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sana. فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Bila dengan nama Nabi sebut apa? Sallallahu alaihi wasallam. Siapa dengar nama Nabi, dia tak baca selawat kepada Nabi, apa dia punya akibat? Apa dia pun? Kita dengar nama Nabi, kita tak sebut sallallahu alaihi wasallam, apa hukum dia? Hukum dia termasuk pada orang yang paling bakhil dalam muka bumi ini. Yang kedua, dia akan dilalaikan. Apabila dia lalai untuk berselawat kepada Nabi, bila nama Nabi disebut, dia akan dilalaikan jalan ke syurga. Sebab itu bila kita dengar nama Nabi, bukan jawab dekat dalam hati, kena lafazkan. Ada orang tu cakap, kita pergi salam contohnya, Assalamualaikum, kita jawab apa? Waalaikumsalam. Kita jawab dalam hati ke kita kena lafaz? Boleh tak kita jawab dalam hati? Tak ada hukum boleh jawab dalam hati. Kena jawab, wajib jawab secara lafaz. Itu juga salam kena dilafazkan. Bila dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia automatik ke muhibbin ni, orang cinta Nabi ni, bila dengar nama Nabi ni, dia tak teragak-agak. Sallallahu alaihi wasallam. Atau masa saya kat Mesir dulu, bila dengar ayat Al-Quran, ya ayyuhan nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan saja nama Muhammad. Ada orang kat sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahmad sallallahu alaihi wasallam, tapi bila kita sebut Nabi, dia tak tahu nak jawab apa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiada dah diutuskan kau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk jadi rahmat bagi segala alam. Dengan nama dhamir ka tu pun, atau ganti nama ka tu kembali kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina ma'ahu ashidda 'alal kuffar rahama'u bainahum. Nampak? Ya ayyuhar rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira sallallahu alaihi wasallam. Sirajan munira. Nama Nabi Muhammad ada berapa? Ada berapa tuan? 1000 nama. Kita ada berapa nama? 1 Muhammad, Amin. Paling tinggi 2, paling tinggi 3. Muhammad ada 1000 nama. Dengar semua nama ni sallallahu alaihi wasallam. Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Sahibul Fadilah sallallahu alaihi wasallam. Sahibul Syafa'ah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Kaunain sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Jannah sallallahu alaihi wasallam. Miftahul Jannah, kunci syurga sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sebab itu seronok dengan nama Nabi ni. Kita dengan Superman ni pun seronok. Jadi sekarang kita ubah minda kita supaya kita ni golongan orang yang mencintai Allah dan Rasul. Jadi kita tengok maksud dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah tersangat tinggi dan tidaklah juga tersangat rendah. Laisa bil tawilil ba'id, bukan terlalu tinggi, bukan terlalu rendah. Wala bil qasir, wala bil abyadil amhaq. Dan warna wajah kulit Rasulullah ni tidak terlalu putih, bukan terlalu putih.
wala bil adami, dan tidak terlalu pucat pudar kan. Maksudnya kulit Nabi ni di antara kedua ni, putih ke merah-merahan. Pernah pergi Syria tak? Atau tengok orang Syria dekat TV ke? Atau pergi kat Turki? Pernah pergi Turki tak? Orang Turki atau orang Syria dia punya kulit dia putih kemerahan, cantik. Rasulullah kulit dia macam tu, tapi lebih cantik lah daripada kan? Siapa yang mengatakan Rasulullah ni kulit dia hitam, boleh gugur akidah. Jangan main-main. Jangan kita memesongkan walaupun sikit daripada sifat Nabi. Contohnya Rasulullah rambutnya ikal, kita kata Rasulullah rambut lurus, tak boleh. Kita kata Rasulullah ni pinting ke rambut dia, tak boleh juga. Apa yang dalam hadis kena ikut. Sebab itu antara perkara yang dilaknat kepada kaum Yahudi dan Nasara, mereka memesongkan ayat-ayat tentang kesempurnaan Rasulullah. Dia kata Rasulullah ni terlalu tinggi, sedangkan dalam hadis bukan terlalu tinggi, bukan terlalu rendah. Nampak tak? Bola mata Rasulullah hitam, dia kata biru, tak boleh. Jadi kena ikut betul-betul hadis ni. Jadi rambut mulia Rasulullah ni tidak terlalu lurus dan tidak terlalu kerinting. Wala bil ja'dil qatat wala bis sabati. Kemudian ba'asahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sana. Allah utuskan Nabi selama berapa tahun? 40, ketika umur baginda 40 tahun. Jadi ketika itu Rasulullah umur 40 tahun, Rasulullah dapat wahyu di mana? Jabal Nur. Siapa pernah pergi daki kat sana? Siapa pernah pergi umrah kat sini? Pernah ya? Naik tak? Tak sempat. Nanti insya-Allah ada rezekinya. Kat situ ada satu gua, nama dia Gua Hira atau Gharul Hira. Di situ Rasulullah dapat satu ayat Quran, ayat 1 hingga 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Rasulullah sentiasa beribadah sehingga datangnya Jibril, dan Jibril peluk Nabi. Dan iqra, kata Rasulullah, ma ana biqari, aku tak boleh. Iqra ma ana biqari, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sejak pada itu Rasulullah diutuskan menjadi Nabi. Umur baginda berapa tahun? 40. Kemudian faqama bi Makkah 10 sinin. Rasulullah menyebarkan wahyu Allah ni, syariat Allah ni di Mekah selama 10 tahun. Wa bil Madinah 10 sinin, dan di bumi Madinah selama berapa tahun? 10 tahun lagi. Wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sana. Dan Rasulullah ni diwafatkan oleh Allah ketika umur baginda berapa tahun? 60 tahun. 60 tahun Masihi dan 63 tahun Hijrah. Jadi siapa umur 60 tahun tu Masihi ni dah sampai masa dah lah untuk banyakkan zikir, ingatkan zikrul maut kan. Siapa umur dia 60 ke 63 tahun tu sebenarnya ialah umur Nabi lah. Nabi wafat umur dia 63 tahun. Siapa lepas pada 63 tahun tu, dengan nama dia apa? Bonus. Siapa dapat 70 tahun ke 80 tahun, extra bonus. Kalau lepas 80 ke 100 tahun tu, extra bonus, extra vaganza. Jadi kenapa Allah panjangkan umur kita? Supaya kita banyak dekat kepada Allah dan Rasul ya. Jadi umur Nabi berapa tahun? 60 Masihi, 63 Hijrah. Jadi Rasulullah ni dia beri pilihan. Datang malaikat apa? Malaikat yang cabut nyawa, nama dia apa? Kita punya best friend tu, nama dia apa? Malaikat apa? Bila Israel. Nama malaikat tu siapa tuan? Adik, siapa nama malaikat tu? Israel tu best friend kita. Dia selalu ingatkan kita mati kan. Jadi Israel ni jumpa Nabi. Aku diperintahkan bertemu kau ya Rasulullah. Kamu nak teruskan kehidupan ni ke, atau kamu nak bertemu ke hadirat Allah? Ila rafiqul a'la. Rasulullah pilih apa? Rasulullah pilih apa? Ila rafiqul a'la. Kalau kita diberi pilihan sekarang ni, tiba-tiba malaikat Israel letak, Syam, kau nak hidup ke nak bertemu Allah? Rasa nak apa? Banyak hutang lagi, boleh settle lagi.
Belum dia tahu macam-macam kan. Rasulullah adalah manusia yang diberi pilihan. Tapi Rasulullah pilih untuk cinta Allah. Tapi sebelum Rasulullah bertemu kehadrat Allah, Rasulullah dah selesaikan semua tugasnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Subhanallah. Rasulullah doakan semua umat dia dulu supaya semua umat dia masuk ke dalam syurga. Kata Rasulullah, semua umat akan masuk syurga illa man aba, kecuali orang yang tak nak masuk syurga. Maka sahabat kata, "Man ya'ba ya Rasulullah?" Adakah orang yang tak nak masuk syurga? "Man ahabbani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa cinta aku masuk syurga, siapa yang benci aku semuanya dia enggan nak masuk. Subhanallah. Allahu akbar. Jadi kita ni hendaklah jadi golongan muhibbin bi Rasulillah. Orang yang muhibbin dengan Rasulullah ni, tuan-tuan datang, kan? Perempuan datang, adik-adik datang kat sini, ni sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah. Allah dan Rasul dah pilih kita untuk hadir dalam majlis supaya meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kan? Syukur. Alhamdulillah. Walaysa fi ra'sihi wa lihyati 'ishruna sya'ratan bayda. Dan tiadalah di rambut Nabi dan di janggut lihyah lebih daripada 20 uban yang berwarna putih. Siapa yang ada uban? Ada uban tak tuan? Pernah kira tak uban? Pernah kira tak uban kita masing-masing? Siapa pernah kira? Cuba kat tangan. Tak ada siapa pun nak kira. Suruh isteri kita pun bawa terbiak ke. Tapi sahabat Nabi, dia siap kira uban Rasulullah. Ni ada sini, ni ada kat sini. Oh, 20 helai. Allah Akbar. Rindu kasih dan sampai ubat pun dia kira. Kalau kita potong rambut, ada tak orang nak ambil rambut kita? Kan? Tak ada lah. Disapu masuk dalam atau tanam kan? Tapi rambut Rasulullah ni, bila Rasulullah tahallul, tahu tak tahallul? Bila kita menaikkan rukun haji, dah selesai atau umrah, kita kena tahallul. Bercukur. Rasulullah tahallul. Sebab tahallul dia 3 kali ganda, dia punya ganjaran lebih daripada kita bergunting. Sebab itu pergi haji umrah, tahallul dia, kotakkan tu kepala. Jangan saya rambut. Ni remos dan tak payah kan. Sunnah Nabi semua. Sahabat beratur di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Rasulullah sendiri ambil rambut tu dan Rasulullah bagi kepada sahabat di sebelah kanan dan beritahu, ambillah rambut ni, berikan kepada isteri dan keluarga kamu. Subhanallah. Kalau orang yang melakukan benda-benda yang orang kata tabarukan atau ini tak betul, Rasulullah buat benda ni. Sebab itu kena faham apa maksud tabaruk, apa maksud barakah, apa maksud tawasul, apa maksud syafaat dan sebagainya. Yang kata ini semua syirik ni. Siapa kata syirik? Rasulullah sendiri bagi rambut dia kepada sahabat. Sebab rambut Rasulullah nur, cahaya juga. Faham tak? Kalau tuan-tuan pernah pergi tengok rambut Rasulullah, pernah tengok tak rambut Rasulullah? Pernah pegang tak? Saya pernah pegang. Letak dekat air zam-zam, dekat apa? Dekat mangkuk tu, pancarkan lampu. InsyaAllah tak ada bayang-bayang. Itu yang diajar oleh tuan guru saya, wallahualam kan. Jadi rambut Rasulullah ni, kajian sains pun, dia orang buat kajian sains rambut Rasulullah ni, 80 tahun rambut manusia biasa akan lembut kalau dia tidak diawet. Rambut Rasulullah tidak. Bila dia orang tengok kat mikroskop tu, kata pembesar tu, dia nampak cahaya dekat rambut tu. Subhanallah. Sebab itu rambut Rasulullah ni tak sama dengan kita. Sayyidina Khalid Al-Walid bila berjihad, dia minta kepada sahabat rambut Rasulullah, dia akan letak dekat macam orang Arab ni, bila berperang dia ada topi besi, kemudian dia balut dengan serban. Dia akan letak, dia satu bahagian tu dia letak rambut Rasulullah. Berapa helai, dia akan pergi perang dengan barakah rambut Rasulullah ni, dia tidak pernah kalah dalam peperangan. Memanglah dia hebat, tapi ada keberkatan dia daripada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda, jadi dalam ulasan dalam kisah hadis ni, baginda tidak terlalu putih. Baginda tidak putih seperti air kapur, terlalu putih lah, macam orang putih kan? Begitu juga warna wajahnya tidak diputihkan. Maknanya ada keputihan baginda ialah putih kemerah-merahan, cantik kan?
Al-Alamah Imam Ibrahim Baijuri rahimahullah ta'ala menulis dalam Mawahib muka surat 7 bahawa dalam dunia ni warna ini kelihatan sangat menarik, putih kemerah-merahan. Mungkin ia merah dan keputihan, dan di hari akhirat mungkin pucat bersama keputihan. Maka wajah Rasulullah mempunyai unsur kemerah-merahan yang terdapat cahaya di dalamnya. Subhanallah. Ini Imam Baijuri cakap kan? Subhanallah. Jadi bila dengar Syama'il Muhammadiyah ni kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Imam telah menyatakan bahawa jika seorang mengatakan bahawa warna wajah Rasulullah SAW adalah hitam, contoh ada orang kata Rasulullah hitam, kita akan mengeluarkan fatwa kufur kepadanya. Dan gugur terus sakidah, kan? Kerana ia menyakiti dan memperkecilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dia menyalahi beberapa hadis mutawatir yang terus menerus periwayatan yang telah membuktikan akan keputihan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang menggelar dan menafikan hadis-hadis mutawatir adalah kufur. Maksudnya kalau golongan anti hadis macam mana pula? Langsung dia tolak hadis Nabi. Jadi siapa yang penyokong anti hadis sila bertaubat. Kalau tidak habis, gugur akidah, syahadah dia habis. Sebab dia tak percaya Rasulullah. Kan? Rukun iman so percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah. Bila orang tanya golongan anti hadis ni, kita syahadah dia la ilaha illallah kan? Kata mana Muhammad Rasulullah? Dia kata tak ada dalam Quran. Sedangkan fa'lam annahu la ilaha illallah dalam surah apa? Ni soalan ni tak ada dalam SPM ni. Fa'lam annahu la ilaha illallah dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita syahadah sebab kita ikut Quran, kita tak ikut hadis. Na'udzubillah min zalik. Golongan tu murtad. Tolak satu hadis mutawatir pun boleh jadi kufur. Ini kau tolak semua hadis Nabi. Jadi golongan anti hadis ni wajib bertaubat, syahadah balik dan ikut ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah yang sebenar. Catatan yang kedua, berasaskan daripada hadis yang disebut sebelum ini bahawa tinggi Rasulullah SAW adalah pertengahan sederhana tinggi. Di sini lain menyatakan bahawa manakala baginda berada di tengah-tengah kelompok manusia, baginda akan ternampak seolah-olah tinggi daripada yang lain. Maksud daripada hadis ini bahawa itulah merupakan mukjizat Rasulullah yang menampakkan lebih tinggi daripada yang lain. Bukan sahaja baginda mempunyai pengetahuan yang luas dan tinggi daripada yang lain, tapi segi ketinggian tubuh badan baginda adalah terlebih tinggi daripada yang lain. Maksudnya Rasulullah ni kita pandang dia sederhana tinggi, tidak terlalu tinggi lampai atau terlalu rendah. Tetapi bila Rasulullah duduk dengan orang yang tinggi, Rasulullah lebih tinggi daripada dia orang. Macam mana? Kita kalau duduk dengan orang Belanda, orang Hollander ni antara orang Eropah paling tinggi. 1.92 meter dia punya tinggi atau lebih. Kalau kita duduk dengan dia orang, kita rasa kita boleh tinggi tak sama dengan dia orang? Rasulullah tak. Tahu tak Sayyidina Umar Al-Khattab, antara manusia yang tinggi. Dia kalau naik kuda, pernah naik tu kuda tak? Siapa pernah naik kuda? Cuba angkat tangan. Tak pernah naik kuda? Allah, kau ni apa lah. Naik kuda, naik kedai sunnah Nabi. Nanti pergi dekat apa? Dekat Putrajaya tu ada bahagian kuda tu kan? Berlatih kuda. Saya pernah naik kuda, tapi ada satu kuda perang yang saya naik kan? Kuda Arab kan? Ada nama dia kuda Said Ahmad Idris. Mula-mula dia buat perlahan, sekali dia pecut saya rasa nak meninggal lah. Lepas tu saya tak berani naik kuda Arab je lah. Rupanya bila dia pecut, kita tak boleh letak punggung kita dekat kuda lah. Kita kena angkat kita punya punggung sebab dia boleh melantun kan. Sebab itu Superman dulu kan, pelakon Superman dulu, dia jatuh daripada kuda lah, langsung lumpuh. Jangan memang naik kuda pun ada cara dia. Jadi Sayyidina Umar ni kalau dia naik kuda, selalu kita naik kuda kita tengok kaki kita ni bawah sikit pada perut kuda tu. Betul tak? Sayyidina Umar kaki dia sampai ke bawah. Maksudnya kalau dia berdiri tinggi tak? Tinggi. Tapi bila dia berjalan dengan Rasulullah, sama tinggi atau Rasulullah lebih tinggi? Faham tak? Bila Rasulullah duduk pun macam tu. Subhanallah. Ini buktikan mukjizat Nabi. Faham? Allah tak hina pun walaupun fizikal Nabi. Subhanallah. Ini kita faham dalam Syama'il Muhammad. Dan sikit lagi kita pergi yang bagus 9. Nombor berapa?
Terdapat dalam hadis yang mengatakan tadi bahawa umur baginda ialah 60 tahun. Sedangkan dalam hadis yang masyhur dikatakan 63 tahun. Jadi mengapa berlaku macam apa? Berbagai pendapat, kan? Jadi jawapan yang pertama, kenabian telah digunakan pada umur Nabi 40 tahun dan kerasulan pula diterima 3 tahun kemudian. Jadi 3 tahun yang dimaksudkan itu tertinggal dalam kenyataan disebabkan kealpaan. Yang kedua kata, biasanya tak kala perbualan umum kasar disebut, sedangkan perpecahan yang mengikutinya ditinggalkan. Maka di sini hanya umur tersebut disebut dengan 20 saja. Sebenarnya umur tu ulama kata 60 tu di waktu Masihi, 63 waktu hijrah. Jadi tengok umur kita sekarang ni, kalau kita nak tengok waktu hijrah dengan umur Masihi lain. Contoh dalam surah Al-Kahfi, orang yang masuk dalam gua tu dia tidur selama berapa tahun? 309 tahun. Dan satu lagi kemudian diulaskan balik 300 tahun. Dua-dua betul. 300 tahun waktu masih 309 tahun waktu hijrah. Edaran bulan. Itu. Jadi penjelasan yang itu diulas oleh para ulama. Jadi dua-dua betul, kan? Jadi 60 betul, 63 pun betul. Dan satu lagi hadis, riwayat Sayyidina Ali meriwayatkan bahawa lam yakunun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil-tawil wala bil-qasir, shashnul kaffain wal qadamain, dahmul ra'si, dahmul qaradis, tawilul masrabah, idza masya takaffuan ka'annama yanhattu min sababin. Rasulullah SAW tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Dia ulang balik hadis ni. Tapak tangan Rasulullah yang mulia dan kedua-dua kaki Rasulullah ni berisi. Dia macam apa? Berisi macam saya ni kurus saya kata. Rasulullah berisi. Tapi bila orang salam dengan Rasulullah terasa lembut dan rasa wangian yang tiada wangian tu kepada manusia lain. Ada satu kisah Rasulullah letak tangan baginda yang mulia tu dekat seorang kepala budak, kan? Maka tempat yang Rasulullah letak tu tidak beruban, yang lain semua beruban. Masa dia dah tua tu, dia orang tahu. Atau kadang-kadang sahabat tahu mana yang Rasulullah pegang, mana yang Rasulullah pegang. Dia orang tahu ini adalah tempat yang pernah Rasulullah pegang sebab sangat wangi. Dan wangian Nabi daripada tangan Rasulullah ni subhanallah. Rasulullah tak perlu pakai minyak wangi, tapi dah wangi. Sebab Rasulullah, bila Rasulullah lahir, sejak Rasulullah lahir tu, badan Rasulullah wangi, tak ada setitik darah pun. Dan Rasulullah lahir siap dengan berkhitan. Dan Rasulullah lahir dengan cahaya nur, kan? Dan ibu Rasulullah lihat cahaya itu sampai menyinari kepada istana-istana di Syam. Mana ada umat atau nabi-nabi lahir atau manusia lahir dengan cahaya? Hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok kan? Jadi Rasulullah ni syashnul kaffain wal qadamain. Dia punya kedua telapak tangan dan telapak kaki Rasulullah ni berisi. Dahbur ras, kan? Dan Rasulullah ni mempunyai kepala yang mulia yang besar. Maksud dia penuh dengan ilmu, kan? Hikmah. Jadi dahmul qaradis, dan mempunyai sendi tulang pun besar. Rasulullah ni kuat tak? Rasulullah sangat kuat. Sangat kuat. Sebab ada satu ahli gusti zaman dulu nama dia Rukana. Dia lawan dengan Rasulullah kalah. Padahal tak ada siapa pun dapat kalahkan dia. Rasulullah tak ada pergi training masa gym dah, kan? Sekali dia lawan Rukana selamba dia kalahkan, kan? Kali kedua pun kalah. Dia kata Rukana sebelum tu, kalau aku menang lawan kau, aku masuk Islam. Tapi bila dia kalah dengan Rasulullah, dia tak masuk Islam. Dia kata Nabi Muhammad dia pakai sihir ni, dia kata. Sebab ni tak pernah training apa-apa tapi menang. Tetapi masa Fathul Makkah dia masuk Islam, dia dapat hidayah. Subhanallah. Kepala Rasulullah ni mulia, sendi-sendi tulang yang besar daripada dada Rasulullah ni sehingga ke pusat. Terdapat satu barisan bulu yang nipis di sini. Rasulullah ada bulu dada lah sampai ke pusat, kan? Ketika baginda berjalan, tampak seolah-olah baginda ni sedang menuruni daripada tempat yang tinggi. Maksudnya dia laju. Rasulullah ni bila berjalan, sahabat ni kena lahir anak. Sebab apa?
Tak, bila Rasulullah jalan dengan tegap, dengan haibah, dengan pantas, bukan lewe, tak ada. Rasulullah dia berjalan tu orang nampak dia punya gah dia. Jadi ini antara kata Sayyidina Ali, lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang wajahnya terlebih tampan, terlebih kacak sama ada sebelum atau selepas baginda Rasulullah. Tak ada manusia yang wujud atas muka bumi ni sejak Nabi Adam sampai zaman ni yang lebih cantik daripada Rasulullah. Dan Rasulullah ni wajah dia lebih cantik, lebih tampan, lebih mulia daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukuplah di antara ni daripada perkara-perkara yang kita belajar daripada sunnah baginda. Mudah-mudahan kita ni dan keluarga kita semua cinta Rasulullah. Sehingga kalau kita tengok sahabat zaman Nabi Yusuf alaihissalam, perempuan-perempuan yang cantik tu tengok Nabi Yusuf terpotong dia punya jari kan. Kata Syed Muhammad Alwi Maliki Al-Hasani, Rasulullah ni kalau Allah tunjukkan 100% kehebatan, kemuliaan, kecantikan Rasulullah, manusia sanggup potong dia punya urat-urat jantung dia. Sebab itu kita mohon kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam syurga untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Ada artinya kita masuk syurga kalau kita tak dapat bertemu baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka murafaqatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil jannatil firdausil a'la. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka syafa'ah nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishfa' lana ya Rasulullah. Allahumma awridna hadha syarif. Allahumma askina min biyadi syarifah syurbatan ma'an la nuzma' ba'daha abada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan wa 'ibadatan wa 'amalan salihan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan. Allahumma arham bi ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam warhamhum rahmatan 'ammah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma mada ya wasal karami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita tangguh majlis ini dengan tasbih kifarah dan suratul As.